pengurusan latihan modifikasi dan tingkah laku. Dan bersama saya hari ini adalah sahabat saya iaitu Amar Nockman bin Khalid. Hai Amar. Hai. Okey. Jadinya hari ini saya akan tunjukkan apa yang saya telah lakukan dalam kerja kursus kali ini dan akan mengajar Amar dalam menggunakan aplikasi Padlet. Amar, pada pendapat Amar tahu tak apa itu Padlet? Pernah tak Amar guna sebelum ni? Tak tahu. Saya tak tahulah apa tu Padlet. Cuba terangkan. Okey, jadinya hari ini saya akan ajar Amar dalam menggunakan aplikasi Padlet. Okey, nama kursus ini adalah Pengurusan Latihan Modifikasi Tingkah Laku, kod kursus SKPM2093 dan nama pensyarah saya adalah Dr. Siti Fadaniah. Jadinya Amar hari ini adalah dalam rancangan Flower X aplikasi Padlet. Kalau Amar ada apa-apa soalan, sila tujukan kepada Flower dan insya-Allah Flower akan jawab dengan sebaiknya. Amar, Flower tak nampak muka Amar tau. Oh ya. Yeah. Tu macam nak tengok. Okey, jadinya Amar, sedikit ringkasan Flower ada buat PowerPoint apa yang ada dalam Padlet ni. Selepas itu perjalanan dia saya akan terangkan dalam PowerPoint. Lepas tu saya akan tunjukkan simulasi bagaimana menggunakan Padlet tu. Okey. Jadi bila Amar buka Padlet, yang pertama sekali Amar akan nampak adalah perkara ni, benda yang ada dekat skrin sekarang, iaitu ada tulis Padlet dekat perkataan tepi. Kat sini, cursor Flower naik tak Amar? Apa dia? Cursor Flower naik tak? Cursor? Apa tu? Laser point. Cursor tu apa? Ni, naik tak warna merah? Naik. Okay. So, naik. Okay. Naik. So yang ni first akan naik, kita akan nampak Padlet belah kiri dan ini adalah sebelum sesiapa yang belum pernah login ataupun sign up, ini adalah apa yang anda akan nampak, iaitu dia ada kat atas ni akan tulis it's a beautiful day, make something beautiful. Okay, lepas tu apa yang kita perlu buat kalau kita nak memulakan sesuatu Padlet adalah dengan cara login ataupun kita boleh sign up for free. Kalau sesiapa yang pernah ada account boleh login dan kalau belum pernah buat Padlet punya account boleh sign up for free dulu. Okay, selepas itu bila kita dah login kita akan ada page sendiri. Contohnya anda akan lihat dekat sini awak punya profile A178409 ini adalah sebagai nama awak dan dekat sini adalah apa semua nota yang awak ada tulis. Padlet ni sebenarnya nota tau, tapi dia ubahkan dalam bentuk yang grafik untuk kita lebih menarik perhatian dalam pembelajaran kita. Dan juga Padlet ni boleh digunakan oleh guru untuk mengajar anak muridnya ataupun kita nak buat diary ke apa ke boleh je dalam ni. Macam nota-nota kita. Okay, so dekat sini yang arrow saya tunjuk ini adalah kita punya profile. Contohnya kalau Wednesday, Thursday dia akan tukarlah dekat sini. Dan kalau awak, Amar nak tukar biodata Amar ke, Amar boleh tukar dekat cursor yang saya bulatkan ni. Dekat situ adalah kita punya setting. Bila kita tekan tu, akan keluar benda ni. Cik Flower, soalan. Okay, apa soalan tu Amar? Padlet ni nak dapat laman web lah. Padlet ni sebuah laman web. Okay, Padlet ni adalah satu website je biasa. Contohnya macam kita gunakan blog kan. Jadinya Padlet ni lagi mudah kita nak buat blog kita kalau kita nak secara personal. Tapi kita boleh buat dia sebagai private ataupun public. Soalan seterusnya, kita kena nak create account ni, kita kena link dengan MS Team ke? MS Team tidak perlu. Padlet ni adalah sebenarnya open je. Kita boleh sign up menggunakan kita punya Gmail je. Okay. Yang ni berbayar ke dia percuma? Okay, Padlet ni dia ada berbayar dan juga percuma. Maksudnya berbayar ni kita punya akses ni adalah limited lah. Bila kita access Padlet Pro, dia ada dua, Padlet biasa atau Padlet Pro. Padlet Pro tu yang kita boleh dapat banyak-banyak what we call that? Feature, yes. Kita dapat banyak feature daripada Padlet Pro. Tapi kalau macam biasa pun dah bagi saya okey dah untuk kita menggunakan Padlet ni. Okay?
Okey, faham. Lepas tu Padlet ni terbuka hanya untuk pelajar ataupun untuk orang biasa pun boleh guna? Orang biasa pun boleh guna sebab Padlet ni adalah untuk umum. Tak perlu menggunakan akses email siswa, email pelajar ke ataupun guru-guru ke, semua boleh guna. Contohnya doktor nak gunakan untuk buat nota dalam mental health ke, boleh letak juga dalam Padlet, ataupun pemain bola nak letak strategi menggunakan main bola dalam Padlet pun boleh. Sesiapa boleh guna. Okey, baik. Faham. Okey, sila teruskan. Alright. Okay, saya teruskan. So, tadi saya sambungkan dekat yang button hijau ni kan, kita tekan belah kanan, bucu belah kanan, kita akan nampak benda ni. Jadi dekat situ ada button setting untuk kita menyunting biodata kita. So, dekat yang saya tunjukkan ni, dekat bahagian nama ini, awak boleh tulis nama. Contohnya nama Amar Nokman bin Khalid. Bolehlah tulis kat sini dan tulis email. Dan kalau awak nampak kat belah bawah sekali ni ada language, kita boleh pilih untuk menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dan bawah sekali ni kita boleh tick, kalau kita teacher, kita boleh gunakan feature teacher ni untuk kita menyekat akses kepada pelajar, tak boleh sampai kepada cikgu. Macam tu. Contohnya kita nak buat pelajar-pelajar kena hantar assignment kan. So kita sebagai guru akan menyediakan platform untuk mereka hantar kerja-kerja mereka dekat satu file yang ada dalam Padlet. Macam tu. Okey, seterusnya ya Amma. Okey, dekat sini seperti yang saya terangkan tadi, ini adalah gambar dan seterusnya email dan kat bawah sini adalah akses guru. Okey, seterusnya kita akan mula membuat Padlet. Bagaimana kita nak mula membuat Padlet kan? Jadinya ini adalah apa yang anda akan lihat seperti tadi yang saya tunjukkan. Dan yang pertama ini adalah nota pertama, yang kalau kita buat nota pertama dia akan naik kat situ. Nota kedua dia akan naik kat sebelah dia, dan kalau penuh pun dia akan naik dengan tersusun seperti yang kita akan lihat sebentar nanti. Okey, so macam mana kita nak mulakan membuat Padlet adalah dengan menekan button yang ada tulis make a Padlet warna pink. Amal nampak tak warna pink ni? Nampak. Okay. So, lepas kita tekan make a Padlet tu, yang akan keluar adalah seperti yang gambar belah kanan. So, apa fungsi semua gambar-gambar dalam ni? Seperti ada 7 gambar ni, iaitu 7 style. Kita panggil style. Ada style wall, style stream, style grid, style shelf, style map, canvas dengan timeline. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Cuma dalam saya punya PowerPoint ada 2 contoh saya akan tunjukkan, iaitu wall dengan stream. Apa maksud style wall ni adalah sebenarnya dia pack content in a brick-like layout. Contohnya kita buat nota ataupun apa-apa gambar kan, kita letak ataupun kita ada file ke, kita boleh masukkan semua dalam wall ni supaya nanti kita punya tu nampak macam dinding dekat rumah tu kan. Cumanya dalam bentuk soft copy lah, kita akan letak gambar ataupun video dekat situ. Okey, kalau dekat stream pula ni, style stream ni lebih kepada kita nak tengok, senang baca daripada atas ke bawah. Contohnya orang nak buat macam blog ke, diorang akan senang nak baca kan. Jadinya mereka menggunakan cara stream ni untuk baca daripada atas ke bawah. Okey, jadi saya akan tunjukkan contoh pertama iaitu wall, dan contoh yang kedua adalah stream. Okey, apabila anda tekan jenis wall tadi tu yang saya bulatkan tadi, ini adalah apa yang anda akan lihat. Cumanya background kuning ni anda boleh tukar di bahagian setting dekat nanti dia akan keluar dekat sini. So apa yang anda boleh tulis, anda perlu menekankan dulu dekat button pink tu, dekat bawah tu belah kanan, bawah sekali tu, tekan tu untuk kita memulakan kita punya penulisan ataupun letak folder ke, gambar ke. Lepas tu nanti dia akan keluar kat sini. Dia keluar gambar ni, bolehlah start tulis dekat subjek. Kalau subjek ni kita nak letak gambar ke, folder ke, letak je apa-apa yang kita boleh dapat daripada kita punya folder download komputer, kita boleh desktop. And then kita boleh write something dekat di bahagian bawah tu. Okay, contoh yang saya tulis jenis wall. Contoh saya tulis ni adalah macam
saya letak gambar dan juga penulisan. Atas ni saya letak tajuk saya dan bawah ni gambar dan saya elaborate sikit apa yang saya nak katakan dalam gambar tu. Contohnya topik saya adalah A Journey with My Friends. Saya letak gambar dan saya tuliskan sikit, the exit will be giving so many good memories into my life. So benda ni nanti bila banyak-banyak dia akan tersusun, satunya dekat sini, satunya dekat sini dan satunya dekat sini. Dia akan tersusun cantik lah. Okay, contohnya style yang seterusnya adalah stream. Stream ni cantik sebab kita nak buat dia baca daripada atas ke bawah tau. So macam saya cakap tadi, macam mana nak ubah background yang zigzag tu. Macam saya kata, bosan lah zigzag ni, saya nak tukar kepada style yang lain. Boleh pergi dekat kanan ni, bahagian yang saya kotakkan warna merah ni. Boleh pergi dekat wallpaper kat belah kanan and then tukarlah dekat bahagian wallpaper ni ataupun color scheme. Font pun kita boleh tukar, kita nak style font apa. Macam tu. Dan title yang saya cursor ni, mana nak tukar adalah dekat bahagian title. Description bawah ni kita boleh tukar dekat bawah ni, dekat bahagian kanan. Setakat ni Amar faham ke? Faham. Menarik. Okay, Amar jangan tidur, okay? Tak, saya tak tidur. Saya segar. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah contoh stream yang saya ada buat. Simple je sebab saya nak tunjuk contoh kan. Contohnya saya letakkan gambar dan saya letakkan description. Samalah macam wall tadi, cumanya bentuk je berbeza, dia daripada ke atas ke bawah. Okay, saya punya PowerPoint setakat itu sahaja. Okay, kita akan buat timeline. Okay. So macam Padlet ni dia macam ni lah kan? Diary kan? Padlet ni dia macam diary kita boleh jadikan diary juga saya. Ataupun picture ni memang dah static tau. Cumanya kita boleh letak gambar kita sendiri dekat add on your own paper, kita boleh upload dekat sini. Macam tu lah. Wow, menarik. Bolehlah pick a file. Okay. Okay, saya teruskan yang dengan yang sekarang yang ada ni. Sila. Kita boleh tukar juga, kita nak start menggunakannya, kita boleh tekan je dekat sini. Keep working. Tekan mana? Kejap, kita tekan next. Tu ikon. Ni, start posting. Okay, start posting. Okay, bila kita dah set kita punya wallpaper belakang, apa yang kita perlu buat adalah pergi dekat button yang bawah ni. Kita tulislah. Okay, so Amar punya diary Amar nak tulis apa? Pen kekasihku. Okay, kejap. Lepas kita tunggu dia upload. Dia akan naik benda macam ni lah. Okay, lepas tu Amar nak tulis apa? Okay, so kita publish. Dia akan naik macam ni lah bila kita menggunakan style timeline. Okay. Okay, contohnya kita nak sambung. Kita sambung dalam dua lagi Amar. Okay, seterusnya. Okay. Publish. Okay, so dekat sebelum Amar nak publish, Amar juga ada feature kat bawah ni. Nak tukar red ke, nak tukar blue ke, apa akan jadi adalah nanti dia akan tukar dekat bawah ni. Nampak? Sebelum background putih, yang ni background jadi warna biru. Okay, gambar ke ataupun browser pun boleh. Amar boleh search dekat sini, search image atau YouTube. Which one? This one? Okay. Lepas tu Amar boleh lah tulis title Okay, so kita publish. Dia akan naik macam ni. Naik tak Amar? Wow, naik. Okay, so macam ni lah Amar boleh buat gaya dalam gaya timeline. Jadinya, sekejap. Contohnya lah, Amar buat ni sebagai Amar punya memori. Tapi Amar nak kongsikan dengan pasangan yang Amar ceritakan dalam cerita ni kan. Amar boleh je tekan share
And then tekanlah add member ataupun boleh copy link tu, nanti paste je dekat orang yang Amar nak bagi tu, atau email ke, adalah feature dekat tepi ni. Okay. Lepas tu contoh Amar nak save benda ni as a PDF boleh, as image boleh, ikut Amar lah. Contohnya kita try sebagai image. Nanti dia akan keluar kat sini. Tapi kena tunggulah dia proses. Lepas tu nanti just save, tunggu dulu. So feature lain kita boleh keluar and then kita boleh kalau nak padam semua benda ni yang Amar dah tulis ni, boleh je tekan remake. Ataupun untuk pengetahuan Amar bila nak tutup je Amar dah tulis ni, tak apa, tutup je sebab Padlet adalah auto save. So Amar ada apa-apa soalan tak sekarang? Setakat lah. Apa dia? Yang galeri tu yang warna hijau tu untuk apa? Okay, galeri ni. Okay. Galeri ni contohnya kita ada ramai orang buat benda Padlet ni tau. So kita boleh tengok dia orang buat juga apa yang dia orang buat dalam Padlet dia orang kalau dia orang put in public. Contohnya kita buka satu ramai je yang buat ni. Ada yang terbaru kita boleh tengok apa yang menarik. Travel itinerary. Kita buka lah. So kita boleh tengok apa yang dia buat. 3 days itinerary idea. Kalau kita buka dalam ni ada lagi. Macam tu. Kita boleh baca lah apa yang dia tulis. Kita dapat lihat, macam tadi kan kita introduction je kan. So apa yang dia buat ni adalah dalam bentuk stream daripada macam tu. Okay.